Kita bertenang, siapkan hati. Let's prepare our heart. Sama-sama doa dalam hati. Let's say a silent prayer. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin pelajaran kidung. In the name of Lord Jesus Christ, we begin our hymnal session. Kita puji Tuhan, kidung bilangan 235. Let's sing hymn number 235, 235, 235. Ayat yang pertama. Tuhan Yesus, ku mau dekatmu, karena cintamu amat manis, minyakmu wangi, namamu harum, ku mau menari iring cintamu. Ayat yang kedua. Dia berkata, ku mau lihatmu, karena wajahmu amat elok. Dengar suaramu yang lembut merdu, bila jumpa mur yang hatiku. Ayat yang ketiga. Ku milikmu, engkau milikku, engkau dan aku satu tubuh. Kristus kepala, gereja tubuhnya, gereja miliknya sangat rahasia. Sila lihat lagi kidung bilangan 104, hymn number 104, 104, 104. Ayat yang pertama. Ku cinta Kau Yesus, sebab Kau cintaku. Kau mati di salib, tebus dosaku.
Sila lihat lagi Kidung Bilangan 380. 380. 380. Ayat yang pertama. Ku takkan lagi pentingkan duniawi, penuh sengsara, hikmatnya hamba. Ku rindu alas yang teguh dan kokoh, Yesus segalanya bagiku. Baik perkataan dan perbuatanku semasa hidup di dunia, sadar kuasanya siang dan malam, Yesus segalanya bagiku. Ayat yang kedua. Tuhan Yesus mati karena dosaku, di kayu salib derita gantiku. Ku tahu ku harus meninggalkan dosa, Yesus segalanya bagiku. Baik perkataan dan perbuatanku semasa hidup di dunia, sadar kuasanya siang dan malam, Yesus segalanya bagiku. Ayat yang ketiga. Ku tahu tak tersedia rumah bagiku, tempat yang kekal, tiada sengsara, bagi orang yang mengasihi
kuasanya siang dan malam. Yesus segalanya bagiku. Sila lihat lagi Kidung Bilangan 236. 236. Sungguh indah apabila kita memiliki Yesus dan Yesus menjadi milik kita. Saat duka kita beroleh penghiburan, saat lemah kita beroleh kekuatan, dan saat sukar kita pasti dibantu. Kita menjadi anaknya, menjadi umat kesayangannya yang beroleh bagian warisan dalam kerajaan syurga. Jadi marilah kita siarkan nugerah yang kita terima ini. Kita nyanyi ayat pertama sahaja. Pimpin kidung sampai di sini. Segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Sila berdoa di dalam hati. 请大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan kebaktian kita pada hari ini. 奉主耶稣圣名开始今天的聚会， Mari kita memuji Tuhan Kidung Bilangan 287. 我们一起唱诗287首， 287. 287首。 Rela kerja untuk Yesus, malah sudah hati gembira. Bila Tuhan suruh kita kerja, terima semua dengan gembira.
seturut jejak jalan intas orang lacak sepadanya menerima hidup yang kekal berjasutannya kita bergirang berjasutannya semasa di dunia. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita mohon Tuhan agar Tuhan memimpin terus kebaktian ini. 接下来呢，我们要一同祷告，求主耶稣继续的带领我们的聚会。 Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin ya kita di dalam berkongsi belajar firman Tuhan. 但愿主的圣灵带领我们学习他的道理。 Kita tahu bahwa firman Tuhan ini merupakan makanan bagi rohani kita. 我们知道神的道就是我们属灵的粮食。 Mari kita sehati sejiwa sama-sama panjatkan doa. 我们一起同心合一的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya,
Amin. Terlebih dahulu saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada rekan sekerja pejabat kudus, 首先呢，在这里问候所有的同工们、长子们， saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. 以及主内亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Bapa di sorga karena memberikan kita kesempatan dalam ibadah ini. 我们再次的感谢我们在天上的父耶稣基督，因为再一次的有机会来去敬拜他。 Kita saling berkongsi akan firman Tuhan 我们互相以神的道来去勉励， sebagai santapan bagi jiwa rohani kita. 作为我们属灵的粮食。 Pada hari ini kita akan belajar judul seperti muka kerub. 那么今天呢，我们要学习的题目是有如基路伯的脸。 Kerub di dalam perjanjian lama terdapat makhluk surgawi yang agak simbolik. 那么这个基路伯在旧约里面呢，是一种很有象征性的属灵的一种动物 Fungsinya menjaga pohon kehidupan. 不是动物，是物体了。那么它的工作呢，是要把守生命树， Juga melindungi benda-benda kudus yang disimpan di dalam tabut. 也保护着那些放在月柜里面的圣物。 Tumpuan bagi takhta Tuhan. 那么神的这个宝座， Ia digambarkan bersayap, 那么它这个基路伯呢，被形容成有翅膀、 memiliki kaki dan tangan. 有手有脚。 Bait suci yang didirikan Salomo dihiasi dengan gambar-gambar kerub. 那么所罗门所建造的这个圣殿呢，有着基路伯的形象来去装饰。 Kerub juga dipahat atau diukir dalam bentuk sebuah hiasan. 那么基路伯呢，也被雕刻成为一种装饰。 Mari kita melihat di dalam kitab Yehezkiel 我们来看这个以西结书 pasal yang pertama. 第1章， Yehezkiel pasal yang pertama ayat yang ke-10. 以西结书第1章的第10节， Ayat yang ke-10, 第10节， muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. 至于脸的形象，前面各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸。 Kita melihat lagi ya Yehezkiel pasal 10
ayat 14. 我们再看以西结书10章的14节， Yehezkiel pasal 10 ayat 14. 以西结书10章14节， Ayat 14, 14节， masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. 基路伯各有4脸，第一是基路伯的脸，第二是人的脸，第三是狮子的脸，第四是鹰的脸。 Di dalam kedua ayat yang telah kita baca tadi, 那么在我们所念的这2节当中， muka mereka kelihatan begini. 他们的脸呢分别是这样。 Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. 那么这4个呢，前面都有人的脸， Muka singa di sebelah kanan, 那么右边是狮子的脸， muka lembu di sebelah kiri, 左面呢是牛的脸， dan muka Raja Wali di belakang. 后面呢是鹰的脸， Masing-masing mempunyai 4 muka. 每一个呢都有4个脸。 Muka yang pertama ialah muka kerub, 第一个呢是基路伯的脸， yang kedua ialah muka manusia, 第二呢是人的脸， yang ketiga ialah muka singa, 第三是狮子的脸。 dan rupa kerub diwakili oleh muka lembu. 那么基路伯呢是用牛的脸来去象征。 Makhluk yang tidak memiliki penampilan fisikal. 那么一个没有实体形状的这个活物 yang menarik 很吸引人， berbanding penampilan singa yang garang dan seolah-olah penuh keyakinan diri. 那么比起这个狮子这个狮子看起来充满着自信， Atau burung nasar Raja Wali yang sedang bertenggak di sebuah pohon. 或者是像这个鹰一样，它就站在树顶上， Ia dapat menimbulkan rasa kagum. 这个呢能够引起这种高傲的表现 Lebih-lebih lagi manusia yang cantik, tampan atau gagah. 更何况是这个人，那么又英俊或者是漂亮。 Namun Allah memilih muka lembu untuk mewakili rupa kerub. 那么神呢，却选择牛来去象征基路伯的脸。 Kerub adalah makhluk yang sanggup menggerakkan 24 tua-tua yang ada di hadapan takhta Allah. 那么基路伯呢，能够来去使宝座前的24位长老来去行动， yang berada di sekeliling takhta Allah. 他们呢围绕着神的宝座。 Mari kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 4我们来看启示录的第4章 ayat 10. 第10节， Wahyu pasal 4 ayat 10. 启示录4章10节， Ayat 10. 第10节， Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu yaitu sambil berkata, 那24位长老就匍匐在宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说： Ada beberapa hal yang kita dapat pelajari serta diteladani berkenaan dengan lembu. 那么透过这个牛呢，我们可以学习效法几样事情。 Nampaknya ini sangat berkaitan erat dengan pelayanan seorang umat Tuhan terhadap penciptanya. 那么这个跟神的百姓如何敬拜他的创造者有关。 Baik, yang pertama. 第一， Pertama, lembu adalah makhluk yang tidak memiliki rupa luar yang menarik. 那么牛呢，它没有一个很吸引人的外貌。 Penampilan fisikalnya menyebabkan orang melihatnya sepintas lalu. 那么它的外貌呢，让人看了它一眼就经过了。 Rasanya tidak banyak orang yang suka memandang lembu lama-lama. 那么觉得大部分的人都不会久久的看着一只牛。 Bahkan ada peribahasa orang Melayu yang mengatakan bodoh macam lembu. 那么马来文呢，还有一句成语这样说：笨的像头牛一样。
Lembu punya susu, sapi dapat nama. 那么奶是牛的，可是呢，却是这个黄牛得到称赞。 Menunjukkan lembu langsung tidak menarik. 那么这就表示这个牛根本就不吸引人， Orang tidak menghargainya walaupun sebenarnya ia membekalkan susu. 那么虽然牛来提供牛奶，但是人却不去珍惜它。 Dari satu segi, 那么另外一方面， karena tidak menarik maka lembu ini kurang diberi tumpuan. 因为它不吸引人呢，所以没有什么人来去专注于牛， Tidak begitu terganggu lah. 那么就没有什么被影响。 Bermakna setiap seiman yang melibatkan dalam pelayanan harus memusatkan diri pada aspek rohani. 意思是说，每一位做圣工的信徒呢，都必须要专注于属灵的事， Bukan pada sisi penampilan jasmani. 而不是注重肉体的这个外貌。 Maksudnya kita utamakan kecantikan rohani, bukan jasmani itu. 就是说呢，我们要注重属灵的美貌，不是肉体的美貌。 Paulus berkata kepada Paulus pernah berkata, 那么保罗曾经说过， mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 我们来看提摩太前书的第2章， 1 Timotius pasal yang kedua, 提摩太前书2章 ayat 8 hingga ayat 9. 第8到第9节， 1 Timotius pasal 2 ayat 8 hingga ayat 9. 提摩太前书2章8到9节， Ayat 8, 第8节。 oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayat 9, 9节， demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. 8节，我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。9节，又愿女人廉耻自守，以正派衣裳为装饰，不以偏法、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。 Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 我们再看彼得前书的3章， ayat 3 hingga ayat 4. 3章3到4节。 1 Petrus pasal 3 ayat 3 hingga ayat 4. 彼得前书3章3到4节， Ayat 3, 3节， perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4. 4节， Tetapi perhiasanmu ialah manusia batania yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 3节，你们不要以外面的编头发、戴黄饰、戴金饰、穿美衣为装饰。4节，只要以里面存着长久、温柔、安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。 Dua rasul Tuhan Yesus yang utama pada zaman gereja awal yaitu Paulus dan Petrus. 那么早期在使徒时代很重要的2位使徒就是彼得跟保罗， menyatakan hal yang serupa yaitu utamakan hal rohani bukan sisi jasmani. 他们说了同样的话，就是呢要注重属灵的美貌，而不是肉体的美貌。 Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 那么在哥林多后书的4章， 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16. 哥林多后书4章16节， 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 哥林多后书4章16节。 Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia
batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 所以我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。 Kita mesti utamakan yaitu kecantikan dari segi lahiriah itu. Itu ya lahiriah. 我们必须要注重呢这个内心的内在的这个美貌， Dan juga batinia harus diperbaharui sehari demi sehari. 这个内心呢必须要一天新似一天。 Namun utamakanlah batinia diperbaharui sehari demi sehari. 我们要注重就是要内心一天新似一天。 Baik, yang kedua, 第二呢， bekerja sekuat tenaga. 要尽力来去工作。 Lembu merupakan pekerja yang keras. 那么牛呢是勤劳的动物， Dia mempunyai tenaga yang kuat, cukup kuat. 它拥有呢充足的体力， Jarang sekali mengeluh atau berulah sehingga memberikan banyak keuntungan kepada pemiliknya. 它也很少唉声叹息，让它的主人得着很大的益处。 Di dalam Amsal mencatatkan 那么箴言有说到 di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 4. 那么箴言15章4节 Amsal pasal 14 ayat 4. 对不起，箴言14章4节， Kalau tidak ada lembu, 家里无牛 juga tidak ada gandum. 槽头也干净， Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. 土产加多，仍凭乃凭牛力。 Untuk membajak ladang 那么要耕田， memerlukan lembu yang sehat dan kuat. 就必须要有这个又健康又强壮的牛。 Lembu yang lemah dan sakit-sakit kemungkinan akan segera disembelih oleh pemiliknya ataupun dijual. 那么瘦弱没有体力的牛呢，可能很快的就被它的主人宰了，或者是拿去卖。 Selagi daging dan kulitnya masih cukup berharga. 只要它的皮跟它的肉还足够有价钱。 Yesus juga berkata kepada murid-muridnya. 那么耶稣也对他的门徒这样说。 Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-9. 我们来看马太福音的第9章， Matius pasal 9 ayat 37 hingga ayat 38. 马太福音9章37到38节。 Matius pasal yang ke-9 ayat 37 hingga ayat 38. 马太福音9章37到38节， Ayat 37. 37 Maka 节。 katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38. 38节， Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. 于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。”38节，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Pada hari ini banyak sekali ladang-ladang Tuhan untuk digembalakan. 那么今天呢，神有许多的田地要去牧养， Namun pekerja-pekerja itu masih kurang. 但是呢，工作的人还是很少。 Kita juga memerlukan pekerja-pekerja yang sehat, tubuh badannya 我们也需要那些健康的工人 dan juga rohaninya. 不只是身体健康，灵性也是健康。 Yohanes telah mencatatkan dalam suratnya dalam 3 Yohanes. 那么约翰呢，在约翰三书有说到， Di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. 约翰三书1章的2节， 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. 约翰三书1章3节， Ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 对不起，2节，
亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴旺，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。 Pekerja yang sehat menjadi harapan kepada majikannya. 那么一个健康的工人呢，成为他主人的骄傲。 Seperti jasmani yang sehat, demikian juga iman yang sehat memerlukan latihan. 像身体要健康灵性要健康呢，也是需要训练的。 Pada hari ini kita juga harus melatih diri kita di dalam hal ibadah. 今天呢，我们也要在这个崇拜的事情上训练自己。 Mari kita melihat di dalam 1 Timotius. 我们来看提摩太前书， 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 提摩太前书4章8节。 1 Timotius pasal keempat ayat yang ke-8. 提摩太前书4章8节， Ayat yang ke-8. 第8节， Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，因为应有今生和来生的应许。 Kesehatan yang baik sangat membantu seseorang pelayan berkeinginan untuk bekerja keras. 那么一个健康的身体呢，能够让一位工人很愿意的来去努力工作。 Paulus seorang yang imannya sehat. 保罗呢是一位信心健康的人， Dia merupakan seorang pekerja yang bekerja keras untuk Tuhan. 他是一位辛苦为主工作的人。 Itu boleh kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 这个呢，在哥林多前书15章看得到。 1 Korintus pasal 15哥林多前书15章 ayat yang ke-10. 第10节， 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 哥林多前书15章10节， Ayat 10. 10节， Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的，我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。 Lembu bekerja dari waktu pagi sampai pada matahari terbenam. 牛呢是从早上太阳升起一直到太阳落下工作， Demikian juga dengan setiap insan yang bekerja di ladang Allah. 那么在神的田地工作的人也是这样。 Bermula dari usia muda sampai kepada usia senja. 那么从他年轻的时候一直到他黄昏的年龄， Seperti di dalam Alkitab, Yosua telah menjadi seorang insan yang bekerja di ladang Allah. 那么像圣经里面的约书亚一样呢，成为了为神，年轻的时候就成为为神工作的人。 Ia seorang abdi Allah. 他是一位神人， Bermula sebagai kepala suku Efraim. 先从以法莲支派的首领开始。 Ia terpilih menjadi satu dari 12 orang yang ditugaskan mengintai tanah Kanaan. 他被拣选成为12位探子的其中之一。 Sebelum itu, Yosua itu sudah mengabdi kepada Musa. 那么在那之前呢，约书亚已经成为了摩西的仆人。 Mari kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal 33. 我们来看出埃及记的33章， Keluaran pasal 33 ayat ke-11. 出埃及记33章11节， Keluaran pasal 33 ayat 11. 出埃及记33章11节， Ayat 11. 11节， Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berdepan muka seperti seorang berbicara kepada temannya.
Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. 耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手一个少年人嫩儿子约书亚不离开会幕。 Di sini mengatakan Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan perkemahan itu. 这里说呢，嫩儿子约书亚一个少年人，他不离开会幕。 Maksudnya Yosua dalam usia remaja sudah melibatkan diri di dalam melayani Tuhan. 意思是说呢，这个约书亚呢，少年的时候呢，就已经从事神的工作。 Waktu terus berjalan 那么时间呢不停 dan tidak mungkin waktu itu dapat dihentikan. 时间呢是不能停下来的。 Tetapi hidup manusia sampai satu saat pasti terhenti. 那么人的生命呢，到了某一个时候呢，一定会停。 Pada hari ini banyak manusia meninggal setiap hari karena penyakit menular ini. 那么今天呢，因为这个疫情啊，每天都有很多的人过世。 Hidup mereka dihentikan oleh Allah karena ya dengan cara yang berbeza. 那么神呢，以不同的方法来去停止他们的生命。 Paulus pun harus beristirahat 保罗呢也要休息， dan menghentikan pekerjaannya pada saat meninggal di Roma. 当他在罗马去世的时候呢，也要停止他一切的工作。 Dikenakan hukuman pancung karena memberitakan Injil. 他因为传福音呢，被判斩头。 Petrus, seorang rasul yang bekerja keras, juga mengakhiri pelayanannya di kota Roma. 彼得呢，一位努力为神工作的人，也在罗马停了他的工作。 Disalibkan secara terbalik karena memberitakan Injil. 他是倒反着被钉十字架，因为呢，他传福音。 Tuhan Yesus sendiri menyelesaikan pekerjaannya di Bukit Golgota. 那么耶稣呢，自己来去在各个他山上完成他自己的工作， Menderita di atas salib. 在十字架上受苦。 Kita yang masih hidup jarang dapat mengakhiri pekerjaan untuk Tuhan dengan sebaiknya. 那么我们世人很少机会呢，能够用最好的方法来去完成还是结束神的工作。 Seharusnya selagi masih boleh bekerja, bekerjalah sehingga tugas kita selesai dan disempurnakan. 所以呢，只要还有机会呢，我们就应当要努力的工作，把事情做得最美好。 Yang ketiga, 第三 harus memelihara kekudusan. 必须要保守圣洁。 Mari kita melihat di dalam kitab Imamat. 我们来看利未记， Imamat pasal yang ke-11, 利未记的第11章 ayat 2 hingga ayat 3. 第2到第3节， Imamat pasal 11 ayat 2 hingga ayat 3. 利未记11章2到3节， Ayat 2. 2节， Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ayat 3. 3节， Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. 2节，你们小谕以色列人说，在地上一切走兽中可吃的乃是这些。3节，凡蹄分两半倒嚼的走兽，你们都可以吃。 Lembu merupakan hewan yang memamah biak dan berkuku belah, 那么牛呢，是倒嚼分蹄的走兽， termasuk hewan yang halal ataupun boleh dimakan. 它算为洁净的动物，或者是能吃的动物。 Untuk menjadi pelayan Tuhan memerlukan kekudusan, diperlukan kekudusan itu. 那么要成为神的工人呢，必须要圣洁。 Di dalam 2 Timotius, 在提摩太后书， 2 Timotius pasal 2, 提摩太后书的2章 ayat 21. 21节，
2 Timotius pasal 2 ayat 21, 提摩太后书2章21节、 ayat 21. 21节， Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。 Kesadaran ini betapa pentingnya kekudusan. 这里呢，就让我们知道这个圣洁是多么的重要。 Kekudusan menjadi pegangan pada diri seseorang yang ingin melayani, melakukan pekerjaan bagi Tuhan. 一个要侍奉神、要做神的工的人呢，就必须要保守圣洁。 Mari kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. 我们来看希伯来书的12章， Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-14. 希伯来书12章14节， Ayat 14. 14节， Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。 Kita harus saling mengingatkan di antara satu sama dengan yang lain. 我们必须要来去彼此的勉励， Yaitu, ya jikalau seorang itu ada kelemahan, maka kita mengingatkan dia. 就是呢，如果一个人他软弱的时候，我们就必须要提醒他， Karena manusia punya sifat pelupa. 因为呢，人呢他的本性就是很善忘。 Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, 耶稣呢曾经也对他的门徒这样说 apa yang kukatakan kepadamu,：“ 我对你们所说的， kukatakan kepada semua orang, 我也是对众人说， berjaga-jagalah. 要凡事要谨慎。” Peringatan tersebut juga ditujukan kepada kita yang hidup saat ini. 那么他的提醒呢，也是对于我们今天还活着的人， Yaitu di dalam kehidupan kita harus memelihara kekudusan. 就是呢，在我们的生命中呢，我们必须要保守圣洁。 Baik, yang keempat, 第四， sanggup berkorban. 愿意牺牲。 Hidup ini adalah satu pengorbanan. 那么我们的生活就是一个牺牲。 Lembu adalah salah satu hewan yang dapat dikorbankan sebagai persembahan. 那么牛呢，是其中一个可以作为祭物的动物。 Mari kita melihat dalam kitab Bilangan pasal 15. 我们来看民数记的15章， Bilangan pasal 15 ayat 2 hingga ayat 3. 民数记15章2到3节， Bilangan pasal 15 ayat 2 hingga ayat 3. 民数记15章2到3节， Ayat 2. 2节， Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, ayat 3, 3节， dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar satu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 2节，你小谕以色列人说：你们到了我所赐给你们居住的地。3节，若愿意从牛群、羊群中取牛羊做火祭献给耶和华，无论是燔祭是平安祭，为要还特许的愿，或是甘心祭，或是逢你们节期献的，都要奉给耶和华为馨香之祭。 Kita dapat melihat bahwa lembu juga merupakan hewan yang sangat mahal yang dapat dikorbankan oleh seorang umat Tuhan. 我们也知道呢，牛呢是一个很有价值的动物，是神的百姓呢可以用来献祭给神的。 Di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, Paulus dan Silas ini sanggup berkorban untuk Tuhan. 那么在新约圣经里面呢，保罗和希拉愿意为主牺牲。
Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. 我们来看《使徒行传》的16章 Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. 啊，《使徒行传》16章23节， Ayat 23, 23节。 setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 打了许多棍，便将他们下在监里，主府禁足，严谨看守。 Kita membaca lagi di dalam ayat 37. 我们再看37节， Ayat 37. 37节。 Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. 保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪。他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里。现在要私下撵我们出去吗？这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。” Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi. 那么保罗和希拉在腓立比被下到监里， Padahal mereka ini tidak melakukan kesalahan menurut hukum negara Romawi. 但是呢，跟着罗马的这个法律呢，他们却是没有犯错的。 Untuk itu, saat Paulus dilepaskan dari dalam penjara, ia berkata, 因此呢，当保罗被从监牢里得释放的时候， tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma. 他说：“我们是罗马人，还没有定罪呢，他们就打了我们， melemparkan kami ke dalam penjara. 又把我们下在监里。 Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. 现在要私下的撵我们出去吗？ Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. 这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。 Kita dapat melihat dalam pelayanannya bagi Allah, 啊，那么这里看到呢，身为服侍神的人， Paulus dan Silas telah mengorbankan harga diri mereka. 保罗和希拉他们牺牲了自己的自尊 Dan ini bukan sesuatu perkara yang mudah untuk dilakukan. 啊，这不是一件简单的事。 Mengorbankan harga diri menjadi bagian yang tak terpisah dari seseorang hamba yang ingin melayani Allah. 那么啊，他们牺牲了自尊，成为一个不顾己的这个服侍神的人。 Beberapa perempuan telah yang mengiringi Yesus dari Galilea sampai ke Golgota. 那么有几位妇女呢，从这个加利利到各个他跟随着耶稣。 Mari kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8. 我们来看路加福音的第8章， Lukas pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. 路加福音8章第1到第3节， Lukas pasal 8 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Ayat pertama. 路加福音8章1节。 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. 2节， Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut sebagai Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. 3节， Yohana istri Kahuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 啊，过了1节，过了不多日，门徒周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有12个门徒。2节，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为莫大拉的玛利亚，曾有7个鬼从她身上赶出去。3节，又有希律的家宰、苦撒的妻子
约雅拿并苏珊拿和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。 Mereka dengan sukarela mengorbankan harta bagi Tuhan Yesus. 他们很愿意的呢，奉献财物给耶稣。 Tidak banyak yang mengatakan bahwa mencari harta itu mudah. 那么不多的人会说，哎，去赚钱很容易。 Sebaliknya ramai orang menyatakan bahwa masa sekarang semakin sukar untuk mencari uang. 反而更多的人这样说，现在呢要赚钱更加的难。 Semua harga barang-barang semakin mahal. 全部东西呢都越来越贵。 Namun demikian jangan lupa memberikan persembahan perpuluhan. 虽然如此呢，千万不可忘记要奉献1/10。 Mengorbankan sedikit harta yang dimiliki itu untuk Tuhan. 我们把所拥有的财宝呢奉献一部分。 Sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. 因为呢，在使徒行传20章35节， Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 ada mengatakan begini. 使徒行传20章35节这样说： Lebih berbahagia memberi daripada menerima. 施比受更为有福。 Pada masa gereja awal, 那么在早期的教会呢， tidak sedikit umat yang dengan rela mengorbankan hartanya, yaitu berupa tanah ataupun rumah. 那么奉献财物，不管是地或者是房子的这些信徒不少。 Menjual kepunyaan mereka dan hasil penjualan itu mereka bawa dan letakkan di depan rasul-rasul. 他们把自己所拥有的变卖了，然后卖回来的这些钱呢，他们都放在使徒的脚前， Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 然后呢，就照着个人所需的分给个人。 Sanggup mengorbankan masa. 那么愿意牺牲时间。 Timotius seorang muda dari kota Listra. 那么提摩太呢，是这个利斯德城的一个年轻人， Memulai pelayanannya kepada Allah saat ia diajak oleh Paulus. 自从保罗来去邀请他的那一刻开始，他就服侍神。 Paulus sendiri diajak oleh Barnabas untuk melayani di Antioquia. 那么保罗自己呢，是由巴拿巴邀请来去工作的。 Tentu ada juga yang mengabdi kepada Tuhan pada usia cukup tinggi seperti Musa. 那么当然也有一些年纪已经很老了才来为神做工了，比如说摩西， Ia memulai pengabdiannya pada usia 80 tahun. 他从80岁开始呢，才开始侍奉。 Waktu yang Allah berikan, itulah waktu yang Allah berikan. 这就是神给他的时间。 Sebagaimananya kita kembalikan, korbankan kepada pemberi ataupun sang pemberi itu. 我们怎样可以来去把我们所拥有的给回那个给我们的人呢？ Pengorbanan waktu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari seorang melayani pelayan umat Tuhan. 那么身为服侍神的人呢，我们是少不了奉献时间的。 Ataupun seorang gembala melayani jemaat-jemaat. 或者是一位牧者来去服侍这个百姓，或者是信徒。 Mari kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang kedua. 我们来看路加福音的2章， Lukas pasal yang kedua ayat 36. 路加福音2章36节。 Lukas pasal kedua ayat 36 hingga ayat 38. 路加福音2章36到38节。 Ayat 36. 36节， Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya 37. 37节。 Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 38. 38节， Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. 36节，又有女先知名叫雅乃，是亚瑟支派法内利的女儿，年纪已经老迈，从做童女出家的时候，同丈夫住了7年就寡居了。37节，现在已经84岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神。38节，正当那时，他竟前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。 Hannah tidak pernah meninggalkan bait Allah. 这个雅拿从来没有离开神的殿， Ia merasakan tidak tempat yang lebih indah selain rumahnya. 他觉得呢，除了神的殿之外呢，没有更美好的地方。 Ia mengorbankan waktunya dengan berdoa, 他以祷告来去奉献时间， berpuasa. 他禁食。 Allah yang disembahnya memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat Yesus yang masih kecil. 他所敬拜的神，让他有机会来去见这个小小的耶稣。 Sesungguhnya waktu akan terus berlalu. 当然时间会很快的过去。 Walau apapun yang kita lakukan, 不管我们所做的是什么， bezanya adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. 分别就是一个人如何来去善用他的时间。 Ada yang membiarkan waktu terus berlalu tanpa aktiviti yang berarti. 有人呢就没有用很好的活动来去充满他的时间。 Ada pula yang merasa kekurangan waktu karena begitu banyak hal yang ingin dia kerjakan bagi Allah. 那么有一些人，因为他要为神工作的事情很多，所以觉得时间不够用。 Di dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 27. 那么在这个耶利米哀歌3章的27节呢， Kitab Ratapan pasal 3 ayat 27. 耶利米哀歌3章27节， Penulis Kitab Ratapan mencatatkan adalah baik bagi seorang pria ini orang muda, memikul kuk ini tanggung jawab pada masa mudanya. 这个耶利米哀歌的作者这样说：人在幼年负軛，就是负起重担责任，这原是好的。 Maksudnya ialah setiap umat yang memiliki sikap sebagai laki-laki. 那么就是说，每一个信徒呢，都有像男子这样的精神， Ada tanggung jawab mereka yang harus dilakukan. 有这个责任感来去进行他的责任。 Apakah hendak bekerja selagi muda? 是不是年轻的时候就应当做工呢？ Atau menanti usia senja barulah mau bekerja bagi Tuhan? 还是要等到黄昏的年龄呢，才来为主做工？ Lembu yang masih muda dengan kekuatan yang sangat luar biasa 一个年轻的牛呢，有非凡的体力， dapat membajak sawah yang cukup luas. 能够耕很大的一片田。 Lembu yang tua mungkin hanya boleh mengerjakan separuh setakat yang termampu. 老牛呢，可能只能够尽力的来去耕半座田。 Pada saat pekerjaan selesai, lembu menanti untuk mengorbankan dirinya, tidak lagi mengingat hasil kerjanya. 那么，当牛已经做完了工作呢，他就不再纪念他所做的工了。 Di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 14. 在撒母耳记上的6章14节， Dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 14. 撒母耳记上6章14节， Ketika itu sampai ke ladang Yosua. Cerita itu sampai ke ladang Yosua. 这个车呢到了约书亚的田间， Orang Bet-Semes 这个伯斯麦的人 dan berhenti di sana. 他就到了那里停下来， Di sana ada batu besar. 在那里呢有一块大磐石， Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban kebakaran kepada Tuhan. 他们把车劈了，然后将2只母牛献给耶和华为燔祭。 Dua lembu itu telah menyelesaikan tugasnya, 这2只牛呢已经完成了他们的工作， yaitu membawa tabut ke tanah Yehuda.
就是呢，把这个月桂送到犹大地。 Itu tercatat di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 8. 这个呢，记载在撒母耳记上6章8节。 Saudara-saudari yang kukasihi di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， muka kerup adalah muka lembu. 这个基路伯的脸呢是牛的脸， Satu makhluk yang mungkin tidak cantik untuk dipandang, 可能是一种不漂亮的动物 tidak banyak mendapat perhatian. 那么它引起的注意不多。 Dan memang lembu-lembu yang bekerja bagi Allah tidak memerlukan perhatian dari manusia. 那么为神工作的牛呢是不需要人的注意的， Bagi mereka, 对他们来说， bila tuannya senang, 当它的主人开心， itu adalah kepuasan yang besar. 那就是它的极大的满足。 Marilah kita mengakhiri sifat rohani, yaitu lembu yang giat bekerja bagi Allah. 那么我们就要效法牛，有这个属灵的精神，就是要侍奉神， Tidak takut lelah, 不怕辛苦， tidak gentar apabila orang melupakan jasa-jasa kita. 别人忘记我们的功劳的时候呢，也不害怕。 Kiranya firman Tuhan ya memberkati kita semua. 那么愿神的道能够祝福我们大家。 Selanjutnya kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 288. 接下来呢，我们会唱诗赞美神288首。 Kerjalah sebelum malam, selagi masih pagi. Saat embun berseri, giatlah bekerja. Semakin terang, ku lebih bersemangat. Bila malam telah tiba, tak kerja lagi. Kerjalah sebelum malam, selagi masih siang. Segenap jiwa raga giat bekerja. Waktu terus berlalu, giat beritakan Injil. Bila malam telah tiba, tak kerja lagi. Kerjalah sebelum malam, selagi masih sore. Langit redup memerah, surya terbenam. Berhasil atau tidak, tetaplah terus kerja. Bila malam telah tiba, selesailah sudah. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来呢，我们会一同祷告。 Di dalam doa ini kita membantu doa bagi perlindungan wabak pandemik sedunia. 在祷告中呢，我们为全球这个疫情肆虐来去求主施恩保守。 Kita juga membantu doa bagi perkembangan firman serta kerja Injil dan juga penggembala. 我们也为福音的兴旺以及宣牧事工的发展来去代祷。 Kita membantu doa bagi pengukuhan iman, kepercayaan dan pertumbuhan rohani para jemaat-jemaat. 我们为全信徒信仰巩固以及灵性增长来去代祷。 Membantu doa bagi pimpinan dan prihatin kepada rakan pencari Injil. 我们也为慕道朋友的带领与关怀来去代祷。 Mari kita sehati sejiwa sama-sama berdoa. 我们一起同心合意的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa.
Haleluya, 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 haleluya. Kerja untuknya kita bergirang, kerja untuknya semasa di dunia. Kerja untuknya kita bergirang, kerja untuknya semasa di dunia. Amin.
Syukur puji Tuhan, kebaktian kita pada hari ini berakhir di sini. 非常感谢主，我们今天的聚会到此结束。 Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. 愿主耶稣基督祝福我们大家。 Haleluya. 哈利路亚。